tahun, insya-Allah kita tak akan terlepas daripada sambutan itu. Alhamdulillah hari ini bukan sahaja tuan-tuan dapat jamuan, dapat hadiah pula. Saya tengok yang hadiah kat situ pun dah cukup besar. Yang disimpan kat belakang tak tahu lagi besar. Yang ada kat situ saya dah sedap TV 50 inci. Tak ada bawa lagi lagi. Tapi begitulah. Maksudnya suasana hari ini sambutan Rasul dari setahun ke setahun. Kalau kita zaman kecil-kecil dulu, dia dah berubah. Tahun mungkin 2050, 2050 nanti dia punya hadiah motor sendiri, kereta sendiri, kita tahu kan. Tapi begitulah orang kata revolusi ceramah Rasul ni, dia perlu ada orang kata ubah tu supaya tidaklah orang kata membosankan anak-anak berada aktiviti. Dan alhamdulillah ini sebahagian daripada tanggungjawab kita dalam masyarakat. Alhamdulillah pagi ini saya tengok muslimat ramai. Saya tu kalau saya pergi hari ini apa nama Ustaz sebelah malamnya muslimat tidak ramai dah. Tapi mungkin pagi hari Sabtu Rabu. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita peluang. Dan peluang inilah yang sebenarnya bagi kita yang hidup selama puluhan tahun yang mengenali baginda Nabi SAW, bukan kita tak kenal lagi, tapi kita nak kenal lagi. Kita nak tahu siapa Rasulullah SAW. Dan itulah tanggungjawab kita sebagaimana disebutkan dalam hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib fardu ain bagi laki-laki dan perempuan. Jadi yang wajibnya apa? Menuntut ilmu fardu ain. Antaranya adalah ilmu mengenal Rasulullah SAW. Itu tanggungjawab kita. Jadi cuba kita bayangkan perkara pertama yang Nabi ajar kepada kita sebagai ibu bapa bila kita ada anak, apa dia? Supaya kita diajar, anak-anak kita tu diajar untuk mengenal Nabi, mengenal ahli keluarga Nabi, mengenal Al-Quran. Itu tanggungjawab kita, pendidikan anak-anak dalam Islam seperti mana yang digariskan oleh Dr. Abdullah Nasir bin Khulwan. Jadi bila anak kita lahir saja, pertamanya kita azan di tengah kanan, kita iqamah di kiri. Cukup 7 hari, kita bagi dia nama, kita buatkan akikah. Perempuan seekor kambing, lelaki 2 ekor kambing. Tak mampu buat 2 ekor dulu pun tak apa, buat seekor kambing pun tak apa. Okay. Kemudian apabila umur dia sudah 7 tahun, kita ajar dia adab. Dan sebut adib wadadah kasar'an. Didiklah adab kepada anak-anak kamu ketika mereka berusia 7 tahun. Kemudian guru auladakum bis-shalah wa hum abna'us salim. Suruhlah anak-anak kamu sembahyang ketika berusia 7 tahun. Fadribuhum bi asri. Dan pukullah mereka, rotanlah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi dia punya garis masa dan panduan itu dah ada dah. Dah ada. Jadi dah tahu dah, Nabi dah beritahu macam itulah. Maknanya kalau kita buat lain daripada apa yang Nabi suruh, maknanya kita akan dapat kesan yang berbeza. Faham tak? Maksudnya kalau 7 tahun kita tak suruh anak kita sembahyang, kita suruh anak kita sembahyang umur 17 tahun. 17 tahun umur sembahyang, maka kita akan dapat kesan yang berbeza lah. Maknanya anak kita susah nak sembahyang kan. 17 tahun baru nak suruh. 10 tahun dah disuruh rotan. Rotan di mana? Rotan di tapak kaki dia. Kalau 10 tahun tak rotan, kita tak rotan berapa? 17 tahun. Dia tak boleh bila tutur lagi. Kenapa? Sebab yang kita buat lain daripada apa yang ada suruh. Itu benda asas yang perlu kita tahu dalam bab pengajaran. Okey. Jadi pada pagi ini
Rasulullah SAW telah menunjukkan satu contoh kepimpinan yang bagus dalam keluarga. Boleh ada anak-anak semua sudah sadar sedikit. Dan kepimpinan Rasulullah dalam keluarga ni, dia orang kata kita sampai nak tiru bulat-bulat pun susah. Kenapa susah sangat? Sebab ada perkara yang melampaui daripada kehendak kita, kemarahan kita, yang Nabi boleh bersabar benda tu, tapi kita tak boleh sabar. Saya beri contoh. Ketika Rasulullah SAW sembahyang di depan Kaabah, orang musyrik dia ambil najis, dia ambil kain, dia lempar atas balik. Tidak ada pun daripada kalangan mereka yang berani nak membersihkan jubah Nabi SAW, kecuali datang anak dia yang bernama Sayyidatul Fatimah. Dia bersihkan jubah ayah dia yang sedang sembahyang di depan Kaabah. Najis itu dia buang. Tetapi yang hebatnya, Nabi SAW itu tidak pernah membalas kejahatan orang tersebut. Boleh tak kita ikut macam itu? Yang ini pun dah payah dah. Maksud saya adalah, kalau orang buang najis di dalam kita mesti cari sampai mengacir punya. Betul? Dah dapat, mesti kita belasah dia. Yang ini pun susah nak buat dah. Lagi kan perkara-perkara asas yang saya sebut tadi. Okey. Pertama, kepimpinan Rasulullah SAW itu berasas pada wahyu. Semua perkara yang Nabi buat, semuanya merujuk kepada garis panduan yang Allah Ta'ala berikan. Sebab itu, di zaman Rasulullah, dia punya petunjuk tu, setiap kali berlaku satu peristiwa, Nabi akan tunggu wahyu turun, baru Nabi boleh bagi jawapan pada permasalahan tersebut. Okay? Di zaman kita tak payah tunggu dah. Berlaku satu permasalahan dalam rumah tangga kita, anak kita nakal, umpamanya. Mana kita tak rujuk? Kita rujuk dengan Al-Quran, kita rujuk dengan hadis Nabi SAW, sebab dia telah pun menyelesaikan masalah anak-anak kita. Okey. Jadi setiap tindakan yang kita buat, cuba tuan-tuan ingat apa yang Habib baca ketika khutbah Jumaat. Mula-mula sekali, sebelum dia masuk khutbah tu apa dia baca? Fa'in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini semua orang ingat. Lagi-lagi mesti hafal. Kalau tidak dia tidur. Dia tak tidur kalau tak hafal. Maksudnya apa? Apabila fa'in tanaza'tum fi syai'in, apabila pada kalangan kamu itu ada perselisihan sesuatu perkara, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalilah kamu kepada Allah, yakni Al-Quran dan kitabnya. In kuntum, jika sekiranya, nampak itu syarat dia, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika sekiranya kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya kalau kita ni beriman kepada Allah dan hari akhirat, semua benda, semua masalah, semua perselisihan mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Benda paling simple sangat, sepatutnya kita dah faham. Jadi kalau masalah anak-anak, rujuklah Al-Quran, rujuklah hadis Nabi SAW. Okey, apa yang Nabi suruh ajar pada anak-anak kita? Apa nama? Selain daripada sembahyang tadi, Nabi kata beri, ajarkanlah anak-anak kamu itu berenang, memanah dan membaca Quran. Jasmani dia ada, rohani dia ada, fizikal dia ada. Nampak? Maknanya anak-anak ni diberi peluang dan diberi ruang untuk ikut sunnah Nabi. Maka pergilah kita berenang, ajarlah berenang sana cari pada tempat. Pergilah dia main memanah sana,
Sebab itu adalah sunnah Nabi SAW. Cuma kalau tuan-tuan tengok situasi hari ini, benda tu pada kita orang Islam dah mulalah. Cuma kalau kita tengok orang bukan Islam telah mula benda ni lebih lama. Lebih lama. Saya beri contoh. Ada satu pertandingan, dan ini berlaku satu pertandingan merentas desa diadakan oleh sebuah masjid. Dalam pertandingan itu penyertaannya orang Islam lah. Tiba-tiba ada orang Muslim yang tanya, boleh tak saya nak masuk? Ada satu orang Muslim, dia tu remaja lah, boleh tak saya nak masuk? Boleh, tak ada masalah, open. Kan, kita kat luar kan. Memulakanlah rentas desa. Tuan-tuan rasa sampai kan? Orang Muslim itu nombor satu. Saya nak ceritanya adalah macam mana mereka tu yang mempraktikkan apa yang sudah Nabi ajar sejak daripada kecil. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita kan dah maknanya dunia ni kan dah nak penghujung. Jadi di kesempatan ini tuan-tuan, bila kita jadi anak, kita nak fokuskan anak itu mesti fokus kepada benda yang baik. Dan sudah tentulah tak ada cara lain melainkan apa yang telah Nabi SAW fokuskan tadi. Okay. Itu kepimpinan yang pertama. Kepimpinan yang kedua Nabi kepada keluarga adalah dengan sikap akhlak. Iaitulah Nabi sangat terkenal dengan akhlak yang mulia. Sehingga kan Nabi pernah diberi wasiat oleh malaikat Jibril. Kata Nabi, saya wasi Jibril telah berwasiat kepada aku supaya aku menjaga hak jiran tetangga, hak jiran tetangga. Seolah-olah aku akan mewarisi harta jiran tetangga. Maksudnya apa?